Poin dia apa? Poin dia berkaitan dengan perhimpunan untuk nak, apa orang kata, perhimpunan untuk PAS hari ini berhimpun di hadapan mahkamah kerana katanya undang-undang syariah itu telah terancam. Undang-undang syariah itu telah terancam. Untuk makluman siapa yang tak tahu, Nick Allen, saya sebut nama dia Allen sebenarnya, Nick Allen telah mencabar 20 seksyen di dalam undang-undang jenayah syariah PAS dan mengatakan bahawa undang-undang tersebut atau seksyen tersebut unconstitution, tidak berperlembagaan atau melanggar, bercanggah dengan perlembagaan. 20 seksyen. Now, Nick Allen kontak saya, dia kata saya dah tarik 2, so tinggal 18. Okay, tak apalah. So, akhirnya mereka berhimpun. Kita telah tercabar. Ini adalah cabaran kepada undang-undang. Kalau ini dibenarkan, maka mansuhlah, musnahlah undang-undang syariah. Musnahlah undang-undang syariah ni. Habislah kita. Mampuslah kita. Dia macam tu lah, dia bukan bunyi dia. Kan? So, akhirnya, okay, sebelum kita pergi kepada akhirnya tu, saya baca dulu kenyataan 9 orang hakim cabaran. Kes cabaran enakmen syariah, 9 hakim akan buat keputusan. Keputusan petisyen untuk mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan dalam usaha mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan terbatal akan diputuskan pada tarikh yang ditetapkan kemudian. Ketua Hakim Negara Tun Tuan Maimun, Tuan Mat berkata demikian setelah mendengar hujahan daripada peguam-peguam pemerhati dan sahabat mahkamah atau amicus curiae. Keputusan itu akan dibuat panel 9 hakim diketuai Tun Tengku Maimun bersama Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidi Muhammadiyah, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sebli. Selain itu, Tan Sri P. Nalini, Datuk Mary Lim Tiam Suan, Datuk Harmidar Singh Daliwal, Datuk Norin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jais. Dalam prosiding ini, Sistem Islam dan Majlis Agama Wilayah Persekutuan hadir selaku sahabat mahkamah atau amicus curiae. Peguam pemerhati pula dibarisi oleh peguam-peguam dari Peguam Negara, Majlis Agama Islam, MAIK dan juga Terengganu serta Majlis Agama Islam Perak, Negeri Sembilan dan juga PPIMM. Sebelum ini Peguam Nick Allen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin memfailkan petisyen terhadap Kerajaan Negeri Kelantan. Okay. Now, okay, sebelum kita pergi kepada yang tu. So, akhirnya, petisyen tersebut pun dibuat. Petisyen tersebut dihantar. Kemudian berlaku perhimpunan. Dia kata kita kena mengadakan perhimpunan. Perhimpunan ini adalah perhimpunan yang penting untuk kita nak menjaga kedaulatan kita. Okay. Now, saya nak baca satu artikel. Di antara rakyat Malaysia. Kau tekan. Okay. Peserta himpunan anggap Mahkamah Syariah terancam. Rata-rata peserta himpunan pertahan syariah hari ini mempersoalkan langkah diambil Nick Allen bersama anaknya. Bagi mereka, tindakan peguam dan anak peguamnya bukan sekadar mencabar kanun syariah Kelantan, sebaliknya menjejaskan undang-undang syariah di negara ini. Walaupun kebanyakannya tidak mengetahui dengan terperinci isu permohonan semakan undang-undang isi, peguam dari Kelantan itu, mereka yakin tindakan tersebut menjejaskan perundangan syariah. Seorang peserta perhimpunan, Amirul Nazmi Anwar, 26 tahun. See, my point tadi? Berkata tuntutan Nick Allen secara tidak langsung menunjukkan bahawa enakmen syariah Kelantan tidak relevan. 26 tahun tu kan. Dia seolah, ni budak tu kata, dia seolah-olah ingin mencabar apa yang dilakukan oleh struktur mahkamah syariah itu sendiri dan hendak menyamakan undang-undang syariah ini dengan undang-undang sivil. Tak sama. Undang-undang syariah ni lagi rendah. Kalau kita lihat kehakiman dan undang-undang sivil, ia tidak ada bidang kuasa untuk kuat kuasa undang-undang berlandaskan syariah, katanya lagi. Nampak? Jahil, tuan-tuan. Namun pemuda dari Jelebu itu ketika ditanya adakah dia mengetahui mengenai peruntukan yang dibawa, dia menjawab tidak tahu. Yang itu saya tak tahu, saya tak jelas lagi, katanya. Ni ke budak, ni Amirul tu. Okay, Amirul, tengok Amirul, bukan kau memang saya ni Amirul. Akan mengugat syariah ni. Tapi tanya, tahu ke? Tak tahulah. Di bagi peserta lumut, Hamidun Ahmad, dia pula berpendapat hal-hal berkaitan orang Islam sepatutnya dibicarakan di Mahkamah Syariah.
Okey. Okey. Jika kes hubungan sejenis antara lelaki telah ada undang-undang berkaitan pada enakmen tersebut, tapi dia pertikaian jika sudah ada di Mahkamah Persekutuan. Jika kes hubungan sejenis antara lelaki telah ada undang-undang berkaitan pada enakmen tersebut, tetapi dia pertikaian jika sudah ada di Mahkamah Persekutuan. Kenapa perlu ada Mahkamah Syariah? Sepatutnya, jika pasalah orang Islam dibicarakan di Mahkamah Syariah, apa lagi yang tinggal pada umat Islam jika undang-undang syariah dibatalkan? Oh, okey. Dia maksud macam ni. Kalau pelaku tu orang Islam, kita kena bicaralah dekat mahkamah dia macam ni. Okey, salah satu yang di challenge lah berkenaan dengan section 7 kalau tak silap saya, liwat. Di dalam undang-undang syariah Kelantan ada section berkenaan dengan liwat. Berkenaan dengan liwat kalau tak silap saya. Saya ada tulis kat sini. Liwat, section 14, section 14 di dalam section berkenaan dengan liwat ini sudah disebut di dalam kanun keseksaan, Penal Code, section 377A besar. Now, dia kata kalau orang Islam, kita bicarakanlah di Mahkamah Syariah kalau yang meliwat tu orang Islam. Okey, soalan saya. Kalau seorang Islam, seorang bukan Islam? Oh, seorang dibicarakanlah di Mahkamah Syariah, seorang dibicaralah di Mahkamah Sivil. Baik. Mahkamah Syariah untuk liwat maksimum 3 tahun penjara. Maksimum 5 ke 6 kali rotan. Maksimum. Rotan dia pun macam ni. Bukan yang kita tengok tu. Okay. Denda maksimum 5,000 kalau tak silap saya. Tidak, betul 5,000. Ini Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil maksimum untuk liwat 20 tahun penjara. 20 kali sebatan. Soalan saya, adil ke? Yang bukan Islam kena 20 tahun penjara, 20 kali sebatan. Bukan sebat macam ni tuan-tuan. Sebat yang macam ni lah. Berbirat, longkang. Mahkamah Syariah tak. Mahkamah Syariah macam ni. 3 tahun je. So yang mana adil? Adil ke? Itu soalan dia. Adil ke? Adil ni bukan untuk orang Islam je. Biar orang bukan Islam. Hukuman tetap hukuman. Jadi kita kena, itu kadang-kadang bila orang berbicara tentang undang-undang tapi mereka tak faham pun apa yang mereka bicarakan. Itu saya kata tadi, nak berjuang tapi tak faham dia berjuang untuk apa. Tak faham dia berjuang untuk apa. Baik. Saya akan bawa apa yang mahkamah kata. Dan perkara ini kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab yang mengelirukan mereka, budak-budak ni tadi, tak lain tak bukan adalah orang PAS tu sendiri. Peguam-peguam cerita benda yang tak betul. Kita nak bagi tahu sebenarnya di dalam Islam, nanti saya akan buat satu video khas. Dalam Islam, undang-undang sivil negara tidak bercanggah dengan Islam pun. Itu dipanggil undang-undang takzir. Sebahagian daripada Islam. Sebahagian daripada undang-undang jenayah Islam dipanggil takzir. Majoriti undang-undang kita adalah undang-undang takzir. Dan tidak bercanggah pun satu pun dengan Islam. Majoriti tak bercanggah. Saya tak kata semua. Tapi majoriti tidak bercanggah pun dengan undang-undang Islam. Jadi bila dia nak buat undang-undang tu dalam sivil, sebenarnya tidak menyalahi agama pun. Dan tak perlu kita letak undang-undang itu sebagai syariah Islam halal untuk dia nak jadi Islam syariah halal, tuan-tuan. Tak perlu. Masa mak tuan-tuan pergi masak, ada ke dia cap halal kat situ? Tak ada, makan je kan. Chop halal itu tak perlu untuk mengatakan perkara itu halal. Sekali bahannya halal, cara penyediaannya halal, maka halal. Chop halal itu mengesahkan, memperkuatkan, tetapi bukanlah syarat rukun makan itu kena ada chop halal. Sama juga undang-undang syariah. Tidak ada rukun undang-undang syariah, perlu ada chop syariah untuk dia menjadikan syariah compliance. Apa syaratnya? Selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah undang-undang Islam. Sama juga perubatan, sama juga dengan benda-benda lain dalam hidup kita ni. Sama undang-undang, perlembagaan pun sama. Selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia adalah selari dengan Islam. Itu adalah kaedah umum fiqh. Asal satu perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegah. Sayuti kata, Imam Suyuti kata dalam usul fiqh beliau, asal satu perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegah. Begitu juga undang-undang Islam ada 3, hudud, kisas, takzir. Segala undang-undang yang tidak termasuk hudud dan kisas adalah undang-undang takzir. Termasuk undang-undang di dalam negara kita semua. Berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan sivil, harta benda dan sebagainya, itu adalah undang-undang berkaitan dengan takzir. Selain daripada itu, ada spesifik.
di bawah perkara jadual ke-9, list nombor 2, senarai nombor 2 berkenaan dengan apa bidang kuasa mahkamah syariah. Ada. Tetapi yang mengelirukan adalah orang PAS tu sendiri, tuan-tuan. Mereka sendiri mengelirukan dengan fakta-fakta yang mengelirukan. Sehingga Mahkamah tangguh keputusan, hakim tegur peguam Majlis Agama. Panel 9 hakim, Mahkamah Besar menangguhkan keputusan. Kami akan bersidang membicarakannya. Selain Tengku Maimun, panel itu okey. Pada prosiding hari ini, Tengku Maimun mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang kenyataan yang bersifat menghasut. Peringatan itu dibuat susulan Peguam Malik Imtiaz Sarwar yang mewakili pembetisyen membuat perhatian terhadap kenyataan Peguam Farizal Yusof yang mewakili Majlis Amal Islam dan Adat Terengganu mengenai isu dalam pendengaran berkenaan. Menurut Tengku Maimun, kenyataan Farizal Yusof yang menyentuh sentimen yang tidak sepatutnya dibincangkan dalam khayalat umum ketika prosiding itu sedang masih dijalankan. Katanya, mahkamah mengambil maklum kenyataan peguam itu yang antara lain menyatakan prosiding tersebut adalah titik penyudah sesebuah kewibawaan mahkamah syariah terkubur. Kami mengambil maklum dan membuat pemerhatian kerana isu yang dibagikan dalam pendengar ini telah diperkatakan oleh ramai pihak. Namun, ia versi yang telah diputar belit menurut kata Ketua Hakim Negara. Banyak pihak yang membicarakan mengenai kes ini di luar dan kenyataan dibuat adalah mengelirukan. Kami ingin mengingatkan peguam untuk tidak membincangkan mengenai kes ini di khalayak umum. Isu dalam pendengaran petisyen itu bukan melemahkan agama Islam dalam mahkamah syariah, tetapi ialah berhubung kompetensi kerajaan negeri dalam menggubal undang-undang. Kenyataan bahawa mahkamah syariah akan berhubung adalah tidak betul. Tanggapan itu salah kerana pendengaran ini hanya bertujuan mencabar enakmen kanun syariah 1 Kelantan, bukan merendah-rendahkan enakmen dan mahkamah syariah, katanya. Poinnya dekat situ. Ini Ketua Hakim Negara, Tuan Maimun sendiri berkata, bagaimana PAS mengelirukan ahli dia. Seolah-olah mengatakan kalau diterima bantahan ini, maka akan jatuhlah mahkamah syariah. Tuan-tuan perasan tak? Enactment itu hanya untuk negeri Kelantan. Kenapa negeri lain tak ada? Negeri lain pemerhati, tapi kenapa tak dibawa kepada negeri? Oh, nanti akan bawa Lais. Tak, sebab undang-undang negeri lain, dia lain. Undang-undang lain, negeri lain, dia berbeza undang-undangnya. Dan setiap negeri buat undang-undang syariah mereka sendiri. Dia bukan macam federal. Federal ni dia ada satu undang-undang, seluruh Malaysia pakai. Negeri tak. Setiap negeri dia akan buat undang-undang dia sendiri. Apa yang berlaku? Kalau perkara dicabar ini diterima oleh Mahkamah Persekutuan, dia akan mendedahkan ketidakmampuan, kepincangan, kedunguan dan juga inkompetensi ahli Dewan Undangan Negeri PAS di Kelantan dalam drafting undang-undang. Itu je sebenarnya, tuan-tuan. Kalau perkara ini berlaku, dia bukan merendahkan syariah atau akan menghapuskan mahkamah syariah. Ini bukan persoalan adakah mahkamah syariah itu compatible ataupun bercanggah dengan perlembagaan. Bukan soalan itu. Soalannya berkenaan dengan 18 section, sebelum ini 20 tapi jadi 18, di dalam Undang-Undang Kanun Jenayah PAS yang sebenar kalau dilihat dan diteliti bercanggah dengan perlembagaan. Perkara 75 perlembagaan mengatakan bahawa sebarang undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang itu terbatal. Bidang kuasa, mahkamah syariah memang di bawah negeri, tetapi mestilah tidak bercanggah dengan perlembagaan dan juga, ialah perlembagaan, perkara-perkara yang melibatkan perlembagaan. Antaranya, jadual ke-9, perkara pertama perlembagaan, menyatakan bahawa berkaitan dengan jenayah, itu adalah bidang kuasa persekutuan, bukan bidang kuasa negeri. Dan itulah yang dicabar oleh Nick Allen. Kenapa saya sebut Nick Allen? Now, timbul persoalan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, kita dengar Tuan Ibrahim Tuan Man punya sembang, tuan-tuan. Yang saya sebut tadi, kerajaan perlu. Okay, bila ditanya kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, kenapa baru sekarang bantah petisyen cabar enakmen syariah? Apa jawapan Tuan Ibrahim Tuan Man? Kita dengar. Segera bawa. Dan kami bagi komitmen untuk menyokong. Ya, sebab dulu kita boleh bawa sebab kita ada 2/3 majoriti. Ya, sekarang dia ada 2/3 majoriti. Dan kita, Perikatan Nasional, kita sokong sepenuhnya. Sekiranya pindahan perlembagaan dibuat dengan segera, dan kita harapkan inilah jalan keluar.
kita perlu finalkan isu ni. Kita perlu muktamadkan isu ni. Tak boleh hanya sedikit demi sedikit datang, dia akan berterusan. Okey, terima kasih. Datuk Seri, Datuk Mujahid Yusof dia mempersoalkan kenapa baru sekarang ni PAS nak bantah petisi ni. No, sekarang ni isu je walaupun dia masuk tu, tapi sebenarnya kita semua pihak tak tahu pun. Kemudian apa yang jelas dibicarakan sekarang, kita buat waktu inilah. Soal saya, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat sesuatu? Kerana pertikaikan kami yang sebelum itu yang kita tak tahu pun, sekarang dia tahu apa dia buat. Sepatutnya dia pertikaikan apa yang kita yang buat, sebab kita tak tahu pun waktu itu. Ya, dan kita sekarang ni sepatut dia kena tanya diri dia, apa yang dia buat waktu ini bila mahkamah diganggu orang. Okay. Dia kata dia tak tahu. Saya ulang balik. Itu. Ya, dan kita sekarang ni sepatut dia kena tanya diri dia, apa yang dia buat waktu ini bila mahkamah diganggu orang. Ya, sebab tu saya kecewa dari ni, sangat kecewa. Sebab kita jemput. Dia tak jawab. Dia tak jawab persoalan. Dia kata dia tak tahu. Okay. Tahu pun waktu itu. Ya, dan kita sekarang ni sepatut dia kena tanya diri dia, apa inilah. Ya. Soal saya, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat sesuatu? Kerana pertikaikan kami yang sebelum itu yang kita tak tahu pun, sekarang dia tahu apa dia buat. Kenapa dia pertikaikan kami yang sebelum ini tak tahu pun? Dia kata, kenapa dia pertikaikan kami yang sebelum ini tak tahu, tuan-tuan? Dia kata kami tak tahu. Kami tak tahu tentang bantahan ini, kami tak tahu. So dia dah tahu apa yang dia buat. Dia buat. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, ni nak cerita. Betul ke PAS tak tahu? Betul ke PAS tak tahu? Baik. Dia ada dua kes, tuan-tuan. Dia ada dua kes yang mencabar. Satu Iki Putra pada tahun 2021, satu lagi baik. Pada 25 Februari 2021, Mahkamah Persekutuan sebulat suara membenarkan Iki Putra mencabar keabsahan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung kesalahan seks dua tabi'i. Akhirnya, Nick Elin memfailkan bangkangan dia terhadap Negeri Kelantan pada 25 hari bulan 5. Nick Elin failkan notis usul cabar perkara berkaitan syariah. Tuan-tuan, 25 Februari 2021 bukan setakat usul macam Nick Elin ni usul. Nick Elin ni usul. 2021 diputuskan. Mahkamah Persekutuan memutuskan, membenarkan, tuan-tuan, membenarkan pada 25 Februari 2021. Maksudnya usul tu dibawa bila? 2020. Dan pada 30 hari bulan 9 2022, siapa yang memerintah? Mahkamah Persekutuan benarkan cabaran undang-undang oleh Nick Elin. Nah, kalau kita nak main sentimen, saya tak tahu. Iki Putra tu kes apa? Iki Putra adalah kes di mana seseorang mencabar Seksyen 28 Enakmen Syariah Selangor 1995 pada 25 hari bulan Februari 2021. Petition itu dibawa pada 2020. Pada masa itu, PAS buat apa? Ada tak perhimpunan? Oh, tak boleh is COVID. Perhimpunan secara online lah. Ada tak bantahan? Ada tak bangkangan? Habis pembangkang tak buat apa-apa pada itu. Sebab kami faham. Secara undang-undangnya perkara itu dibenarkan. Kami tak main sentimen agama, tuan-tuan. Kami tak main, oh lepas ini maka hancurlah agama kita, maka hancurlah apa orang kata Islam kita. Inilah dia pluralisme, inilah dia sekularisme, inilah dia negara beracuankan kafir dan barat. Tak ada. Sebab kami ni rasional, kami faham. Tetapi PAS bukan tak faham, pemimpin dia faham. Tetapi dia nak cari modal. Modal untuk apa? Bangkitkan kemarahan kepada kerajaan sekarang ini. Cuma dia lupa. Ini zaman internet. Ini zaman yang kita boleh cari balik maklumat, tuan-tuan. Bukan susah, Google jumpa. Yang datang berhimpun tu pun, majoriti pun tak faham dan tak tahu apa benda yang dicabar. Cuma bila saya tengok tadi poster dia naik, banner poster dia naik. Ini mencabar mahkamah syariah. Tak. Itu menguji kebijaksanaan atau kebodohan pemimpin PAS dalam nak jadi adun di dalam negeri. Itu je. Dia bukannya menguji tentang syariah. Dia bukan apa orang kata petition tentang adakah mahkamah syariah ni bercanggah atau tidak dengan perlembagaan persekutuan. Bukan itu. Persoalannya, adakah 18 section di dalam kanun jenayah PAS, kanun jenayah Kelantan itu bercanggah atau tidak dengan perlembagaan? Itu persoalan dia.
Sebab itu bila PN akan sokong pindaan perlembagaan bagi penjelas kuasa syariah. PN akan menyokong pindaan perlembagaan bagi memberi kejelasan mengenai bidang kuasa syariah, kata Naib Presiden. Sorry, Idris Ahmad. Bukan Taqiyuddin. Idris Ahmad. Kami mengharapkan satu pindaan perlembagaan supaya ada grey area yang menunjukkan tentang mahkamah syariah seolah-olah macam ada bertindan dan sebagainya. Kita buat, PN bersedia menyokong. Saya nak cerita. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya saya nak bagi tahu, tak ada pertindanan. Ada some tapi majoriti tak ada. Jadual ke-9, senarai 1, senarai 2, senarai 3 jelas. Dah ada, tak perlu pindah perlembagaan, dah ada. Dan tak lama lagi tuan-tuan akan dengar, oh kita kena perkasakan Akta 355. Mahkamah Syariah itu yang RU 355 tu. Kita kena perkasakan. Kita perkasakan. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan tahu tak Akta 355 tu apa? Tuan-tuan pernah baca tak Akta 355 tu apa? Akta 355 ada 3 section je. Nombor section 2 tu yang penting. Dia ada 3 je section tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita perkasalah macam mana sekalipun, dia terpulang setiap negeri itu berbeza. Sebab undang-undang syariah milik negeri. Persekutuan tak boleh campur tangan. So adakah sekarang ini PAS nak persekutuan campur tangan kepada undang-undang setiap negeri? Adakah tak jelas? Perlembagaan jelas. Saya belajar undang-undang tuan-tuan, jelas. Yang tak jelas orang PAS je. Nak memainkan isu ketidakjelasan tersebut. Faham? So, harapnya faham lah. Tapi, yalah. Kita nak faham tak faham, terpulang pada dia tuan-tuan. Bukan saya bukan untuk saya nak kena jelaskan semua. Dia orang bukan tak faham tuan-tuan. Orang-orang PAS ni faham sangat. Pemimpin mereka faham. Tapi mereka itulah modal yang mereka boleh gunakan untuk nak mengelirukan konon-konon yang bersemangat tetapi jahil tentang agama dan juga tentang undang-undang ni. #VPN. Inilah dia virus Perikatan Nasional. Virus tu mempengaruhi otak orang yang bodoh dan jahil tentang agama. Bak kata Hadi Awang lah. Ingat tak Hadi Awang kata apa? Kan? Hadi Awang cerita, dia kata target dia sasaran PAS adalah golongan muda yang jahil agama dan politik. Ingat tak tuan-tuan? Hadi Awang kata apa? PAS sasar golongan muda jahil agama politik untuk menang PRU 15. There you go. Itu cara dia nak menang. Sebab tu bila kita tengok yang sokong PAS ni, majoriti lah saya boleh kata, bukan semua, majoriti memang jahil. Bukan bodoh, jahil. So itu mudah terpana dan juga terpersona dan juga terkeliru dengan benda yang paling asas.